saya rasa kita dah sampai ke sinilah. Kedua iaitu kaedah-kaedah pemikiran dan pengujahan di dalam Islam. Betul? Agaknya lah tak tahu pasal saya guna yang naskah Arab. Yang naskah tu ada dekat sahabat kita. Dia tak sempat nak bawa hari ni. Jadi tak apalah, kita pergi kepada muka surat yang ke-14. Okey. 14 15 13. Okey. Cuma saya nak ingatkan satu benda, iaitu wala in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambahkan. Apa syukur yang saya maksudkan di sini? Apa syukurnya? Syukurnya ialah buku ni dah diterjemah. Jadi bila dah ambil buku ni, balik jangan simpan. Balik tu baca. Kan, balik tu baca, tanda. Dia alhamdulillah belah kiri ini kosong. Kalau tak tahu tanda, tanya ini apa maksud ini? Apa maksud ni? Apa maksud ni? Okey, so bila datang tu nanti tanya. Kalau saya tak tahu tak apa, saya akan tangguhkan untuk sesi yang satu lagi. Jadi tu cara ilmu akan berkembang. Tapi dah disebabkan ilmu tu dah ada macam ni, kita pun biarkan ilmu tu dijaga oleh buku. So itu satu benda yang salah lah. Okay? Kita jaga buku ni, jaga ilmu dengan buku, dan kita memahami isinya. Okay? Kedua, kaedah-kaedah pemikiran dan penghujahan di dalam Islam. Okay. Saya rasa saya nak baca sikit lah dulu. Kita baca dulu. Mana benda ni? Kaedah-kaedah pemikiran dan penghujahan di dalam Islam. Okey. Sesungguhnya Al-Quranul Karim merupakan saksi kepada tingkah laku jahiliyah dalam pemikiran dan pendalilan, seterusnya di dalam penghujahan dan permusuhan. Dari situ ia telah menetapkan gantian untuk itu dengan beberapa kaedah tulen di dalam pemikiran dan pendalilan agar hidayah berada di atas asas ilmu yang teguh. Okey, faham tak benda ni? Dia kadang-kadang benda tu bila terjemahan kita jadi kurang faham kan. Tapi sebab tu saya suka tengok yang asal, yang bahasa Arabnya. Tapi tak apa. Okey. Yang nak diceritakan di sini dalam perenggan yang pertama ialah sekejap mana dia ni? Babul awal. Okey. Yang nak diceritakan pada perenggan yang pertama di sini ialah berkenaan dengan bagaimana Al-Quranul Karim memantau. Al-Quranul Karim turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan merangkumi dan dapat memantau pemikiran jahiliyah. Okey, mengetahui apa yang ada di sana. Okey, jadi kita jangan ingat yang Al-Quran ni satu ilmu yang datang dia asing daripada apa? Daripada alam realiti. Itu mungkin berlaku pada orang yang baca Al-Quran, betul? Kan dia baca Al-Quran, dia mengasingkan dirinya daripada alam realiti. Kenapa? Kenapa dia buat gitu? Apa dia? Uzlah. Tak, perbuatan tu namanya uzlah, dia mengasingkan diri, namanya uzlah lah. Tapi kenapa? Dia tak cil lah saya cakap je kan. Dia kena saya tanya juga, cuba jawab balik kan. Okay? Itu yang diajar oleh pedagogi ke apa benda tak kan. Pedagogi dalam sekolah dan di universiti pun, kalau seorang tu bercakap, orang dengar je, itu adalah satu pengajian yang tidak baik kan. Jadi saya cuba tanyalah sikit. Okay? Kenapa ada orang dia baca Al-Quran dan dia menjauhkan diri daripada masyarakat? Kenapa? Kerana dia tidak mampu nak berdepan dengan masalah. Okay, sebab tu dalam hadis disebutkan al-mu'min alladhi yasbiru ala alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khairum min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Orang yang beriman kemudian bergaul dengan manusia dan bersabar atas kesakitan yang dia dapat daripada mereka, lebih baik daripada orang yang tak bergaul dan tak bersabar. Okay? So itu kita fikirlah. Tapi pada masa yang sama, kalau tak mampu juga, jangan paksa. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Dalam satu hadis lain, Allah merahmati orang yang mengetahui kadar dirinya. Kalau kita tahu yang kita tak mampu nak berdepan, jangan pergi. Okey. Tapi kalau terpaksa kita lain lah.
Contohnya kalau Imam Ahmad, kenapa Imam Ahmad rahimahullahu taala bertegas untuk diazab? Kenapa? Tahu tak cerita dia kan? Secara ringkas lah kan. Dia azab untuk sebut Al-Quran adalah makhluk. Pemikiran falsafah daripada Greek yang musyrik itu, Greek Rom yang musyrik telah masuk ke dalam Islam. Dan yang kena azab antaranya ialah Al-Imam Ahmad. Okay, sebut Al-Quran adalah makhluk. Kalau tak, kena pukul, kena azab dan sebagainya. Jadi Imam Ahmad berkeras, tidak setuju dengan pemikiran Mu'tazilah itu. Okay? Jadi ada orang cakap pada dia, sabarlah kan, ataupun sebut je apa-apa yang sebut yang nak lepaskan diri. Jadi Imam Ahmad kata tidak, saya tak boleh buat demikian kerana apa? Kerana kalau saya sebut sesuatu, orang akan ikut. Betul tak? Jadi dia terpaksa bersabar untuk menjaga akidah. Tapi kalau kita ni, kita sebut, ada masa kita sebut, ada masa kita tak sebut. Masa sebut pun orang tak dengar. Okay? Dan kita kena apa? Kita nak kena tangkap. Nak buat apa? Senyap je lah, tak sebut lah. Faham tak? Ya, tapi kalau kita dah sampai level yang tertentu, mufti tak boleh. Siapa jadi mufti tu, dia kena cakap lah. Dia tak boleh senyap-senyap. Tapi setakat ustaz macam kita tak apa lagi kan, kalau kita tak dikenali lah. Okay? Bukan nak bagi lepas lah, tapi itu kaedahnya. Okay? Itu kaedahnya. Okay, baik. Dengan itu bila wahyu mengetahui tentang jahiliyah merupakan satu pemikiran, satu akidah yang sesat, lalu di situlah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran untuk membawa badil, membawa ganti. Okey, membawa ganti. Okey. Jadi senang kalau orang tanya apa gantinya? Apa ganti, bahasa sedap sikit, boleh panggil? Alternatif. Kan? Boleh sebut alternatif, cantik sikit kan? Ya, kalau ganti tu macam biasa je. Okay. Apa alternatif untuk benda ni? Ma huwal hal? Al-hal, alternatif. Jawapan yang paling mudah, al-hallu huwal Islam. Alternatifnya ialah Islam. Okey, kat mana nak cari? Cari dalam Islam, pasti ada alternatif untuk benda yang kamu perselisihkan. Okey. Dan alternatif yang diberikan ini dalam pemikiran dan juga dalam penghujahan, Allah berikan dalam bentuk perkara itu berada di atas kaedah ilmiah. Okay, dia bukan alternatif, ambil benda ni, tak tahu pun ambil. Tak. Dia ambil dalam keadaan kita tahu apa yang dimaksudkan. Okey. Dan di sinilah kita nak bincangkan kaedah-kaedah pemikiran dan penghujahan di dalam Islam. Pertama ialah ta'zimul ilmi wa raf'u min manzilatihi wa dhammul jahli wa tahdhiru minhu. Mengagungkan ilmu, mengangkat kedudukannya, mencela kejahilan dan memperingatkan apa benda ni? Mencela kejahilan dan memperingatkan daripadanya. Okey, boleh. Saya rasa kat sini ialah memberi amaran terhadap memberi ancaman terhadap kejahilan. Okey, mencela kejahilan dan memberi ancaman terhadap kejahilan. Okey. Jadi di sini kita nak tengok dalil-dalil yang menunjukkan perkara yang dinyatakan pada nombor 1. Okey, dan mungkin saya dah sebut sebelum ni bahawa pengajian yang kita nak belajar ni, dia lebih kepada nak memberikan kaedah. Nak memberikan kaedah, kita kena tahu benda-benda ni, bahawa apa yang kita nak letak setiap kaedah tu ada dalil-dalilnya. Itu yang nak diajarkan kepada kita. Okey. Jadi memang terbaik ialah hafal. Terbaik dalil-dalil ni perlu dihafal. Paling tak pun hafal maksud dia. Okey, paling tak pun apa lagi ya? Paling tak apa lagi? Hafal surah dan nombornya kan. Paling tidak pun buku ni jangan hilang. Okey. Nak macam mana kan? Tapi saya rasa begitulah caranya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini ilmu. Okey, dan di sini pun oleh itu maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu wahai Muhammad bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan di sini kalau kita begitu masyhur di sisi ulama Islam, mereka mengatakan ilmu sebelum al-ilmu qabla apa? Al-qawli wal amal. Okey, ini merupakan satu bab ataupun subtopik yang Imam Bukhari letakkan dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Subtopik ... kan gitu. Ilmu sebelum bercakap dan beramal. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyatakan qala Allah taala fa'lam annahu la ilaha illallah. Okey, ketahuilah bahawa
Sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kena ada ilmu. Nak cakap sahaja ilmu tak ada tak boleh. Mesti tahu, maka sebutlah perkara itu. Okey. Kemudian ayat ni sebenarnya wastaghfir li dzambika walil mu'minin, kan? Dan mintalah ampun untuk diri kamu dan untuk orang yang beriman. So kena ada ilmu sebelum beramal. Bukannya istighfar tapi tak tahu apa dia. Tak, kena tahu dulu siapa Tuhan yang berhak disembah apa semua. Kemudian barulah laksanakan istighfar, laksanakan amal yang saleh. Okey. Kemudian satu lagi maklumat yang saya rasa semua orang tahu, sehingga kan anak-anak kita pun tahu. Ayat pertama turun ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Okey, dan jelas ayat ini menunjukkan kepada Iqra, membaca adalah pintu kepada ilmu. Okey, pintu kepada ilmu. Baik. Okey, kemudian kalau tengok ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam, bahawa Allah mengajar manusia dengan qalam, dengan pen ataupun dengan pensel, penulisan. Okey. Jadi penulisan cukup penting. Okey, penulisan ni bukan sahaja tulis, tapi kita pandai tulis, kita pandai baca. Kita pandai tulis, kita pandai baca. Okey, dan lepas tu luaskan. Jangan kita kata tak boleh guna apa? Komputer. Kerana komputer kita tak tulis dengan pen. Betul tak? Kita tak tulis dengan pen, tak boleh guna komputer. Kita kena guna pen balik semula, pensel balik semula. Ini pemahaman yang sebutlah literal ke, kan, ataupun jumuk dia, kan. Okay, kerana saya pernah diminta untuk orang tulis. Ustaz, tulis Ustaz. Ustaz tulis dengan pen boleh? Tak apa Ustaz. Dia kata saya kalau tulis dengan pen lambat. Satu. Yang kedua, tak cantik, kan. Jadi kalau saya tulis dengan apa? Kalau tulis dengan komputer, dah lah laju. Lepas tu cantik pula tu, kan. Semua khat ada kat situ. Okay? Jadi kita kadang-kadang kita kena luaskan pengertian sesuatu benda. Allazi 'allama bil qalam. Masyhur di zaman Nabi SAW adalah al-qalam, dan di zaman kita ni banyak benda yang boleh mengganti qalam tu. Okey, yang pentingnya ialah mesti ada alat untuk belajar. Okey. Jadi memang jelas ayat pertama Iqra, kena baca, kena dapatkan ilmu. Teruskan. Dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi mengangkat martabat ahlul ilmi. Ahlil ilmi, bahasa lain untuk ulama. Okay, kita sebut ulama-ulama, kan. Kadang-kadang bila orang dah sebut sangat ulama ni, kita segan nak kata ulama, kita sebut ahlul ilmi. Ahlul ilmi. Okay, sama juga maksud dia. Cuma kita guna perkataan yang orang tak biasa. Okay. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberikan ilmu. Okay, diberikan ilmu adakah dengan duduk diam? Peluk tubuh dipanggil lah. Peluk tubuh. Okey, rehat-rehat. Okey, lepas tu apa? Masa apa dia? Tiba-tiba ilmu datang. Adakah begitu? Tidak, kan? Okey. Dan benda ni kadang-kadang kita kadang-kadang kita nampak bila di tempat-tempat di negara-negara yang panasnya panas, sejuknya sejuk. Kalau kat Malaysia ni panasnya panas ke? Tak panas kot. Panas dia biasalah, boleh tahan lagi. Kipas pun boleh tahan walaupun berpeluh, tapi boleh tahan lagi. Okey. Kalau sejuk dia tak sejuk aircon je, kan. Tapi kalau sejuk cuaca tu tak sangat. Kalau negara-negara Arab yang panasnya memang betul panas, sejuknya memang betul sejuk, dekat situ baru teruji keimanan kita. Okey, keimanan tu dari sudut kita nak belajar, kan. Masa sejuk nak belajar lah, nak duduk kat dalam kelas ni. Baik duduk dekat bilik, kan, minum teh, kan, sembang-sembang, lepas tu baca sikit-sikit, kan. Tapi nak pergi dengan sejuknya, kalau panas pula dengan panas, muka kita ni dia bertukar warna, kan. Dia tak handsome ke, tak cantik ke apa semua, kan. Jadi benda tu kadang-kadang mengganggu orang. Okey, dan adalah beberapa pepatah yang mengatakan ataupun puisi lah. Maksud puisi tu ialah kalau musim sejuk, okey, mengganggu kamu, musim panas pun mengganggu kamu juga, okey, maka bilakah kamu akan belajar? Betul tak? Musim sejuk kata sejuk, musim panas kata panas, nak belajar bila? Ada masa nak belajar? Tak ada. Jadi dengan itu kena belajar. Okey, dan saya bila contoh ni satu kisah lah sikit, kan. Okey, bila pergi Madinah, panas ni memang panas, memang tak tahan lah, kan. Okey, sejuk dia pun memang sejuk lah, boleh tahan juga. Okey, boleh tahan sejuk, maksudnya tak tahan lah. Jadi saya
ustaz-ustaz yang cerita kan, zaman Syekh Tamimi, Syekh apa dia, Mahmud Qadah dan sebagainya lah, zaman dia orang tu. Maknanya dia orang ni sekarang agaknya umur dia orang 50-an kot agaknya, 40-an, akhir 40-an, awal 50-an macam itu. Zaman dia tak ada aircon. Cuba bayangkan duduk macam mana. Kita yang pergi ni dengan aircon tu pun kita rasa aduh kan. Kena pula kawan yang duduk kat bilik dengan kita tak suka aircon. Allahu Akbar kan. Cuba bayangkan macam mana. Okay. So tension untuk nak belajar tu. Tapi kalau kita perhatikan zaman dia orang lagi teruk. Okay, dengan peti ais semua tak ada kan. Macam mana kita dengan peti ais pun kita kufur nikmat lagi kan. Macam mana dia yang tak ada peti ais tu. Tapi sebenarnya kadang-kadang kemudahan yang ada ni menyebabkan kita lagi malas. Sebab tu Syekh Al-Albani mengatakan al-computer ataupun al-hasibul ali yaj'alu talibal ilmi balidan. Okey, balid apa dia? Bodoh kan? Okey, jadi dia kata komputer ni menjadikan penuntut ilmu tak cerdik ataupun bodoh. Dia jadi tak hafal. Okey, sekarang ni siapa yang ada pada handphone kan? Adakah dia akan hafal nombor tu? Tak hafal lah. Zaman dulu dia akan hafal semua nombor. Tapi saya tak nak jauh sangat, balik sini semula ke sini. Kita nak ceritakan bagaimana ilmu adalah satu benda yang cukup penting, dan Allah mengangkat martabat mereka yang beriman dan berilmu. Perhatikan di sini, alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dengan itu kita, kalau ada orientalis dengan orang Islam yang dua-duanya ulama, nak ambil ilmu daripada siapa? Orientalis tahu kan maksud dia? Orang kafir belajar ilmu Islam jadi ulama. Dengan orang Islam belajar Islam jadi ulama. Kita nak ambil daripada siapa? Kita ambil daripada orang Islam. Tengok ayat ni, alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dua benda. Sebab tu silap kalau kita belajar daripada orientalis. Lagi silap orientalis datang kan, adalah saya pergi satu tempat tu. Boleh kawan tu kata apa? You are like a chandelier kan. Agaknya kot betul saya sebut. Apa dia? Kan kalau bandingkan ilmu saya dengan ilmu tuan ibarat apa dia? Chandelier tu. Chandelier ke apa dia kan? Saya ni ibarat lilin. Aduh, saya dengar tu geram betul kan. Masa kata tak patutlah, pasal orang tu orang kafir. Ilmu dia macam mana pun, kekufuran itu akan mengganggu dia. Okey, tak apalah. Kemudian Allah sebutkan lagi, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak tahu? Orang ada ilmu tak sama dengan orang yang tak ada ilmu. Hal dekat sini, hal. Okey, hal. Qul hal. Katakanlah adakah. Adakah kat sini maksudnya tidak. Faham ya? Kerana soalan dalam bahasa Arab ada banyak maksud, dalam bahasa Melayu pun sama juga. Ada banyak maksud. Antara soalan dalam bahasa Arab ialah soalan dia panggil istifham inkari. Soalan untuk mengingkari, untuk menolak apa yang akan disebut. Contohnya kalau kita kata awak ingat saya tak faham ke? Adakah awak ingat saya tak faham? Orang tu nak jawab apa? Orang tu tak payah jawab kan? Faham tak? Kita bincang-bincang, awak ingat saya tak faham ke? Soalan ni untuk dia jawab ke untuk dia apa? Soalan ni sebenarnya untuk nak kata saya faham. Betul tak? Tapi cara dia, awak ingat saya tak faham? Kalau dia jawab, memang saya ingat awak tak faham memang. Maksudnya dia tak faham bahasa lah. Okay? Jadi ada soalan bukan untuk dijawab, tetapi soalan tu untuk ingkar sesuatu perkara. Okay? Seperti di sini. Baik, lepas itu okay. Bila kita ada ilmu, okay, apa yang akan dapat ditolak ialah segala bentuk khurafat, segala bentuk kedongengan, dan segala jenis manusia yang bersifat dajjal, okay, dan juga apa kita sebut sini, dajjal, jahil, okay, dan dengan itu barulah kita akan mendapat hidayah. Kita akan mendapat hidayat, okay. Dan dengan itulah segala kepercayaan kita, kata-kata kita, perbuatan kita akan berada di atas landasan hidayah dan juga kejelasan. Kejelasan ni penting. Hidayah kita dah tahu dah. Kejelasan maksud dia apa? Maksudnya bila kita buat satu benda, kita tahu ada dalil. Betul tak? Saya kata kita tahu bukan kita hafal. Kerana kita orang Malaysia, memang masalah kita hafal. Betul tak? Okay, ada kawan dulu dia kata hafal qul ya, lupa qul hu.
kan. Hafal qul hu pula lupa kuliah kan. Okey. Jadi nak buat macam mana? Caranya ialah kita cuba hafal. Memang hafal memang sebenarnya boleh. Kita yang kata tak boleh. Okey. Dan kita tak biasakan diri kita dengan hafalan. Okey. Al-Imam Ibnu Hajar hafal ataupun mula belajar pada umurnya 40 tahun. Siapa sini umur dia 40 tahun? Lebih lah, 40 tahun lebih. Siapa? Satu orang. Ada lagi? Dua lagi? Oh, dua orang je. Lain semua muda-muda lagi, pemuda, remaja. Okey. Okey. Kita tengok Imam Ibnu Hajar, dia mula 40 tahun ke atas, 40 tahun baru dia mula, dan dia menjadi dia panggil apa? Amirul Mukminin. Amirul Mukminin fil hadis. Okey, dia jadi pemimpin dalam hadis. Amirul Mukminin ni dia kira antara ranking yang paling tinggi. Kita biasa sebut musnid, muhaddis, itu kira bawah lagi. Dia muhadditsus Syam, muhadditsus Saudiyah, muhadditsus Malaysia. Contoh itu kira bawah lagi tu. Musnid baru tahu sanad je. Kan ni Amirul Mukminin ni kira kalau ilmu hadis ada 10, dia tahu 9.5. Kalau musnad ni kira baru kat 1 2 3 baru. Itulah kira. Okey, lebih kurang. Jadi yang pentingnya dia mula lewat, dan dia mula selepas guru dia kutuk dia kot agaknya. Kan guru dia kata engkau baliklah, engkau cari kerja lain. Masa dia datang, dia nak cuba nak belajar, cuba hafal, tak boleh. Guru dia kata tak apalah, engkau baliklah, kan buat kerja lain. So dia pun balik kan. Tahu cerita dia kan? Dia tengok biasalah kalau orang tension kan. Orang tension dia pergi tempat yang jauh-jauh, taman-taman. Okay, dia tengok air menitik pada satu batu yang besar, dan ada lekuk pada batu tu. Jadi dia kata dia tengok tu, dapat inspirasi, dia dapat satu semangat, motivasi. Apa dia? Itu cara kita nak dapat motivasi. Bukan sekadar baca, kadang kita tengok orang kan, macam ni sebenarnya, maknanya aku ni betul boleh dapat lagi. Okay? So dia kata kalau batu boleh dilekukkan oleh air, maka anak batu boleh dilekukkan oleh ilmu. Tak pasal nama dia kan Ibnu Hajar, anak batu kan. So kalau bapak batu ni, batu yang keras ni, kalau boleh lembut, keras tapi boleh lembut dengan air, takkan anak batu, akulah kan, tak boleh apa? Tak boleh dapat ilmu ni. Dia pun belajar, akhirnya dia jadi seorang yang cukup hebat dalam ilmu hadis. Okey. So jangan bagi alasannya, Allah Ustaz, saya dah tua dah Ustaz, kan. Ustaz tak apa kalau Ustaz muda lagi kan, contohnya kan. Okey. So jangan bagi alasan itu. Kita nak, kita boleh buat. Okey. Jadi yang pentingnya ialah kejelasan. Basirah, dia panggil basirah. Rajulun basir. Okey. Basir ataupun basir ialah orang yang jelas urusannya. Okey. Kalau basirah adalah kejelasan dalam urusan. Kita tahu bila saya buat yang ni ada dalilnya. Jadi satu benda yang masalah, kalau kita buat satu benda kita tak tahu ni macam puasa Rejab ni kan. Orang kata ada dalil, ada kata tak ada dalil, tapi tak apalah, kita buat je lah. Boleh tak? Tak. Kita kena pastikan ada dalil ke tak ada. Kalau ada, kira. Kalau tak ada, tak ada. Okey. Ikhlas dan pengosongan jiwa di dalam mencari kebenaran. Okey. Pengosongan jiwa ni maksudnya ialah apa? Maksudnya kita jangan bias. Nak belajar tu asal-asal lagi dah bias dah. So kita kosongkan, datang ni untuk belajar, cari kebenaran. Bukannya datang nak kuatkan mazhab saya, datang nak kuatkan kaum saya, datang ni nak kuatkan apa-apa lagi lah, keluarga saya. Bukan yang tu. Saya datang nak belajar. Kalau belajar tu kena satu tu kena pada diri saya, kenalah. Kena pada keluarga saya, kenalah. Kena pada kaum lain, kenalah. Tak apalah, nak buat macam mana. Okey, itu yang penting. Okey. Baik. Okey. Perenggan yang pertama di sini, saya cuba pergi satu-satulah kan, supaya kita dapat maksud yang nak dihuraikan oleh penulis. Okay, tak payah nak pergi jauh-jauh, yang itu pun cukup dah sebenarnya. Menerangkan tentang keikhlasan adalah satu perkara yang akan membawa seseorang kepada kebenaran. Kalau ikhlas diganggu oleh hawa nafsu, habis, hancur. Okey. Orang tu dia akan terputus dan sesat dalam kegelapan yang berlapis-lapis.
Okay, kalau keikhlasannya diganggu oleh hawa nafsu, okay. Itu baru diganggu. Okay. Bagaimanakah sekiranya, maksudnya nak ceritakan sini, itu baru kalau diganggu. Tapi kalau nafsu tu dah menguasai hati, maknanya dia dah masuk menggantikan keikhlasan, Allahul Musta'an. Di situ dia tak akan nampak perkara makruf sebagai makruf, dan dia tidak akan nampak perkara mungkar kecuali sebagai makruf. Yang makruf nampak mungkar, yang mungkar nampak makruf. Okey. Jadi tidak ada faedah lagi daripada apa yang dia buat. Jadi ini satu benda yang penting. Saya nak ceritakan di sini secara umumnya, keikhlasan ni memang cukup penting. Siapa ya? Ibnul Jauzi rahimahullah ataupun Ibnu Rajab Al-Hambali antaranya lah mengatakan berkenaan dengan ikhlas ni, riak kan. Kalau kita solat Allahu Akbar riak, terima tak solat kita? Terima ke tak? Kita solat tu nak tunjuk kat orang, tunjuk pada ayah kita yang kita ni solat cantik bagus daripada adik kita, kan? Adik ni tak pandai solat ni kan, abang ni solat Allahu Akbar, tengok abang solat macam mana, kan? Kalau tua sikit nak tunjuk pada pak mentua dia, kan? Bapak mentua datang solat bukan main lagi, bapak mentua tak ada, relax je, kan? Macam mana? Solat ni dia ada solat yang kena riak ada beberapa kategori. Pertama ialah daripada awal dah riak, daripada sebelum takbir tu memang solat nak tunjuk, ini batil, solat dia batal ataupun tak gunalah. Okay? Tapi kalau Allahu Akbar masa tu okey, ikhlas. Tiba-tiba orang lalu tegak sikit, okay. Riak lah tu kan, nak tunjuk. Okay, bila orang dah lepas tu dia terbalik, tapi bila dia angkat kepala nampak ada orang sebenarnya, tegak pada semula kan. Letih lah. Ini ada masalah kalau dia teruskan. Kena riak dia teruskan, solat dia tak ada faedah. Tapi yang satu lagi ni ialah yang kebiasaan orang solat Allahu Akbar ikhlas. Bila orang lalu dia terasa sikit, tapi dia lawan. Okey. Kita perasaan kan, perasaan tu kan dia ada diganggukan, min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas. Dan syaitan ni masa azan dia lari kan, masa qamat dia lari kan, lepas tu dia datang balik kan. Masa itulah dia kacau kita. Was macam-macam, dia khannas, dia kacau, ganggu. So nampak orang, kita lawan balik, tak ada masalah. Okey. Dan kalau nak sampai ke tahap solat tu dah orang ada ke orang tak ada ke sama, itu memang perlu kepada dipanggil riyadhah. Riyadhah bukan lari kat taman tu. Riyadhah ni maksudnya riyadhah kita punya jiwa kita perlu dilatih. Okey. Baik, teruskan. Selesai kat situ maksud yang pertama dah nampak. Kemudian pergi kepada maksud yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perkara jahiliyah yang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perkara jahiliyah yang benar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meletakkan perkara itu mengikut dasar yang sahih, jauh daripada riak, jauh daripada sum'ah. Riak ni kita nak orang tengok, sum'ah kita nak orang dengar. Sama tak? Samalah, cuma alatnya lain sikit. Kita nak orang tengok lain lah kan, kita nak orang dengar lain. Okay, cuma maksudnya sama. Kita nak sampaikan apa yang kita buat kepada orang ramai. Okey. Di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq, ataupun liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ataupun kemuliaan akhlak. Okey. So kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam turut serta dalam satu perjanjian yang disebut sebagai hilful fudul. Okey. Bahkan Nabi menerima kebenaran yang ditunjukkan oleh orang Yahudi. Okey. Dalilnya ada kat sini. Kita mungkin boleh bacakan terjemahannya terus. Qatilah binti Saifi telah meriwayatkan bahawa seorang pendeta ni maksudnya ulama dia orang lah kan, ulama Yahudi,
telah datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Muhammad. Kenapa tak sebut wahai Rasulullah? Kenapa? Pasal ada Yahudi kan. Sebaik-baik kaum adalah kamu jikalau kamu tidak melakukan kesyirikan. Nampak? Ini nasihat ataupun teguran daripada orang musyrik. Kita kalau orang kafir tegur kita, kata, you masuk Islam dulu kan, baru I terima you punya nasihat. Dia tak, Nabi tengok macam mana. Okay? Nabi menjawab, Maha suci Allah, subhanallah, apakah yang kamu maksudkan? Apa yang syirik yang kami buat ni? Dia berkata, kamu semua berkata apabila kamu bersumpah demi Kaabah. Okey. Qatilah berkata, lalu Rasulullah SAW diam sebentar. Kemudian baginda berkata, sesungguhnya dia telah berkata, sesiapa yang bersumpah maka sesungguhnya dia telah berkata, tambah kat situ, sesungguhnya dia telah berkata benar. Innahu qad qal, sesungguhnya telah berkata benar. Faman halafa, maka sesiapa yang hendak bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan Tuhan Kaabah. Maka yang kedua tu buang. Maka sesiapa yang hendak bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan Tuhan Kaabah. So nampak tak bezanya? Tambah perkataan Rabb. Jangan sebut wal Kaabah, tapi sebut warabbil Kaabah. Demi Tuhan Kaabah, bukan demi Kaabah. Yahudi itu berkata lagi, wahai Muhammad, sebaik-baik kaum adalah kamu semua, sekiranya kamu tidak menjadikan untuk Allah sebarang sekutu. Masih lagi syirik lagi kan? Baginda berkata, subhanallah, ada lagi ke apa dia? Kan? Dia berkata, kamu semua berkata apa yang dikehendaki oleh Allah dan engkau juga kehendaki. Taquluna ma syaa Allahu wa syi'ta. Kamu semua, saya dengar kamu semua cakap ma syaa Allah wa syi'ta. Apa maknanya? Orang Islam ada cakap apa yang Allah nak dan apa yang Muhammad nak. Jadi Nabi SAW diam sebentar. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya dia telah berkata apa? Sesungguhnya dia ni dia kecil. Saya sambil-sambil tu saya betulkan lah. Sekiranya dia ni maknanya dia tu bukan dia Allah, dia tu dia orang Yahudi tu. Sesungguhnya dia, iaitu orang Yahudi ini telah berkata benar. Maka sesiapa yang berkata masya Allah, hendaklah dia memisahkan di antara kedua-duanya. Dengan berkata kemudian engkau kehendaki. Summa syi'ta. Jangan cakap wa. Masya Allahu wa syi'ta. Sebut masya Allahu thumma syi'ta. Ubah perkataan wa, iaitu dan, kepada kemudian. Jadi kita pun dalam ucapan kita, ini mungkin tak berapa sangat kot kan dalam bangsa Melayu lah. Tapi kalau dalam orang Malaysia ni, mungkin antara kesilapan yang dibuat ialah macam kalau tak kerana, itu kita banyak silap kan, betul tak? Kalau tak kalau tak bunyi alarm tadi, habis kereta ni kena apa? Kena curi. Betul tak? So jadi alarm tu yang jaga daripada kereta, jaga kereta itu daripada dicuri. Sebenarnya kalau tak laulallah, kalau tidak Allah, thumma, kemudian apa? Alarm as-sayyarah kan. Kemudian apa? Tanbih ataupun alarm kereta ni, pasti kereta aku akan dicuri. Itu okey. Kita kena ubah, perkataan pun kena ubah, cara kita bercakap. Okey, baik. Dengan itu kita faham bahawa jiwa yang bukan jiwa yang kosong, jiwa yang apa? Jiwa yang terbuka. Kita kosongkan diri kita, jiwa kita untuk mendapat kebenaran. Maksudnya tajarrud ni apa dia? Saya cuma nak cari perkataan lain, ada tak? Mengosongkan jiwa merupakan jalan kepada kebenaran. Ada perkataan yang sedap sikit tak? Melapangkan. Boleh juga. Tapi maksud kat sini ialah dia datang tu dia tak bias, dia tak ada pemikiran, dia tak, mind dia tak set lagi. Membuka minda boleh juga kot. Tak rasa macam belum lagi lah, dia tak klik lagi. Tak apalah. Yang penting kita dah faham. Datang nak belajar tu jangan datang ustaz ni mesti cakap haram. Kalau ustaz tak cakap haram, ustaz kenapa gini-gini? Jangan gitu.
Dia cakap okey, catatkan apa semua, cek dia. Okey. Baru kita cuba nak itu namanya belajar. Ya, tapi kalau seorang tu datang, okay, dia datang tu nak ustaz tu cakap bid'ah. Kalau ustaz ni tak cakap bid'ah, ustaz ni tak sunnah. Macam itulah lebih kurang. Tapi kalau ustaz tu duk pusing pasal apa? Ustaz tu duk pusing pasal ustaz tu nak sampaikan kepada orang yang baru datang ni, yang baru kenal sunnah. Kan? Okey. Saya pernah pergilah satu tempat. Punyalah ramai orang, okey, dan tempat tu memang tempat orang tak tahu sunnah lah. Maknanya orang masih buat bid'ah macam-macam semua. So kita pun duk bersilat lah kat situ. Bukan bersilat tu, tak faham lah maksud kan. Mana kita ceritakan Imam Syafi'i menasirus sunnah Imam Syafi'i, dia tak nak bid'ah, dia gini. Adalah seorang kawan tanya, ustaz talqin hukum dia apa? Allahu Akbar. Tolonglah tanya waktu lain kan. Tanya waktu lain. Pasal apa? Pasal kita nak jelaskan dulu Imam Syafi'i membawa sunnah. Pasal dia orang ni Syafi'iyun. Pakai contoh kan. Okay, so kita bila datang tu jangan kita harapkan orang tu dia cakap apa yang kita nak, tapi kita dengar apa yang dia cakap, okay, untuk kita faham apa kebenaran yang cuba nak dia sampaikan. Okay. Baik. Dan dengannya seseorang itu akan menempuh jalan orang-orang yang mendapat hidayat. Nak dapat hidayat, caranya datang jangan bias. Datang untuk belajar jangan bias. Okay, kalau kita bias, kita akan apa, panas telinga, betul tak? Kita contohnya bias pada mazhab Syafi'i. Kalau yang mengajar tu dia kata dalam urusan ini, dalam perkara ini, qaul yang rajih adalah di sisi Al-Hanabilah, di sisi mazhab Imam Ahmad. Kita dengar panas telinga kan. Bila ni dah 5 ni belum Syafi'i menang lagi ni. Biar betul ni Syekh ni kan. Geram lah ni kan. Yang keenam, di sini juga walaupun Imam Syafi'i begini hujahnya mantap dan cantik, tetapi hadis yang digunakan adalah dhaif. Maka yang rajih adalah mazhab Hanafi pula dah kan. Hanafi pula ni. Aduh, lagi geram kan. Hanafi kan dia seteru kan. Dia lawan Syafi'i. Geram. So akhirnya kelas yang seterusnya tak pergi. Kenapa? Kerana kita dah mindset kita Syafi'i. Okay? Tapi kalau kita letak daripada awal bahawa Syafi'i adalah mazhab saya, tetapi kalau mazhab lain betul, kita terima, tak ada masalah. Okay? So itu apa yang disebutkan yang dimaksudkan di sini dengan perkataan pengosongan jiwa di dalam mencari kebenaran. Okay? At-tajarrud. Okay, tajarrud, jangan bias masa kita nak menuntut ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu bertakwa, Allah akan jadikan untuk kamu petunjuk yang boleh membezakan antara yang benar dan yang salah. Okay, so jangan tutup minda kita dengan ta'assub. Jangan tutup minda kita dengan mindset awal-awal lagi datang tu memang saya tahu dah benda ni halal, halal kan, benda ni halal. Tapi saya nak dia cakap benda ni halal. Tak dengar dulu hujah dia. Dengar hujah dia macam mana. Okay, kemungkinan yang dia cakap tu betul. Ada satu hadis lain. Selama duk baca ni, kita tahu 5 hadis dia baca 10 hadis pula dah. Mana datang 10 ni? 5 lagi tu mana datang? Dia mengaji lebih contohnya kan. Okay, so kita jangan cepat meletakkan satu, dia panggil apa, hukum, okay, khususnya masa kita nak belajar. Okay, yang ketiga, okay, yang ketiga pendek, alhamdulillah kan, mengharamkan kata-kata terhadap Allah tanpa ilmu. Okay. Allah Azza wa Jalla mengharamkan, memberi peringatan kepada hamba-Nya untuk apa? Untuk tidak bercakap bagi pihak Allah tanpa ilmu. Ini maksud dia. Kita bercakap bagi pihak Allah tanpa ilmu. Okey. Kalau cakap bagi pihak kita tanpa ilmu boleh tak? Cakap bagi pihak kita tanpa ilmu boleh? Tak boleh juga. Tak boleh. Apatah lagi kalau nak bercakap bagi pihak Allah, lagi tak boleh. Okey. Sebabnya kenapa? Kerana pasti siapa yang buat begini, dia akan berakhir dengan ikhtilaq, iaitu pemalsuan, okay, membawa secara langsung kepada pemalsuan. Boleh kau tukar. Ikhtilaq adalah pemalsuan. Kita sebut al-hadis al-mawdu'. Hadis mawdu' adalah al-mukhtalaq, mawdu' yang palsu. Okey? Pemalsuan. Kemudian
tabdilul haqa'iq, menukar fakta, okey, wazzaik, penyelewengan, dan al-inhiraf, pemesongan. Okey, so jangan kita nak cakap sesuatu disebabkan saya ustaz, betul tak kan? Kadang-kadang orang gitulah kan, ustaz ni apa hukum dia? Alamak, dalam hati tu tak tahu, lupalah, tapi hukum dia haram tu contohnya kan. Boleh tak? Tak boleh. Walaupun kita ustaz macam mana pun, okay, jangan cakap macam tu. Cakap la adri, saya tak tahu. Tapi susah kat Malaysia cakap tak tahu. Zaman Imam Malik boleh lah cakap tak tahu kan. Tapi kat Malaysia tak tahu tak boleh. Cakap saya tak pasti. Ataupun perkara ni akan saya jawab minggu depan. Boleh lah kan. Itu cara dia kita nak jawab tu. Ya, tapi yang pentingnya jangan jawab benda yang kita tahu kita tak tahu. Okey. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Banyaklah benda yang diharamkan di sini. Yang berkaitan dengan perbincangan kita adalah yang terakhir sekali, dan kamu berkata diharamkan. Allah mengharamkan kepada kamu semua apa dia? An taqulu 'ala Allah, bercakap bagi pihak Allah ma la ta'lamun, sesuatu yang kamu tak tahu. Antaranya syurga neraka. Betul tak? Boleh tak kita nampak orang tu buat maksiat banyak, kita SMS kat kawan kita, dia ni ahli neraka ni, boleh tak? Kita tak cakap kat dia terus kan, dia SMS, dia ni ahli neraka kerana dia buat maksiat, boleh tak? Tak boleh. Okay? So jangan buat macam tu. Tapi yang boleh kita buat ialah kita beritahu pada dia perbuatan ini adalah perbuatan kufur. Kalau dia kata saya tahu yang tu dan saya nak buat juga, kafirkah dia? Kafirkah dia? Baik, tak kafir lagi. Saya ulang balik semula. Okay, contohnya dia minum arak. Kita kata minum arak ni maksiat. Masa tu dia tak mabuk lagi lah kan. Semalam saya nampak awak minum arak. Minum arak maksiat. Okay, haram. Kata ustaz, saya tahu benda tu haram. Ya, kenapa minum juga? Pasal saya menghalalkannya. Saya tahu Allah mengharamkan. Ustaz tak, saya ingat lah ayat tu. Dia baca lah, contohnya dia baca ayat ni. Ada tak ada? Dia baca ayat lain kan, yang berkenaan dengan arak ni. Innamal khamru wal maisiru. Tajwid lagi kan contohnya. Tapi dia kata, lepas tu dia kata apa? Allahul musta'an wal iyadzubillah. Dia kata, tapi saya, mana dia apa? Menghalalkan. Kita kata pada dia, tahu tak kalau sebut macam ni jatuh kafir ni? Dia kata pula, saya tahu dan saya tak kisah. Habis nak kata apa? Takkan nak kata dia Islam lagi? Katalah sampai tahap tu. Dia sebenarnya tak sampai tahap tu pun dah kafir lah. Bila dia kata saya tahu pada arak tu apa? Haram, tapi saya halalkan. Itu dia dah kafir lah. Kalau dia tahulah. Okey. Jadi kita di situ kita mengatakan dia kafir. Tapi boleh tak kita nak kata awak kafir dan awak kekal dalam neraka? Boleh tak? Kenapa tak boleh? Bukankah orang kafir kekal dalam neraka? Ini ujian jugalah kan, ujian. Macam mana? Kerana ada ruang untuk dia bertaubat. Kita tak tahu, esok mungkin kita tak jumpa dia, esok dia bertaubat dan dia mati. Kita tak tahu pun dia bertaubat. Saya tak boleh nak kata, kita kata pada apa yang saya tahu dia ni kafir. Neraka wallahualam, saya tak nampak dia mati, adakah dia setelah dia bertaubat ataupun belum. Tapi kalau tak bertaubat memang kekal lah. Itu apa yang Allah sebut. So kita kena berlapik sedikit dalam memberi kenyataan. Okey. Ada kan hadis yang masyhur, seorang Bani Israel kan, dia mengatakan kepada sahabat dia yang buat maksiat banyak ni, Allah tidak akan masukkan kau ataupun kau ni ahli neraka. Jadi Allah matikan mereka berdua dan kan, dan cakap kepada orang yang ta'ala 'ala Allah, orang yang bersumpah dengan nama Allah bahawa sahabatnya masuk neraka, apa hak engkau nak masukkan dia dalam neraka? Sekarang ni aku masukkan kau dalam neraka, dia masuk syurga. Okay? So jangan sampai, itu bukan benda senang. Syurga, neraka bukan benda senang. Okay? Kita boleh memberi pengharapan, boleh memberi amaran, tapi nak kata hafal Quran, hafal hadis 40, hafal Riyadhus Salihin, hafal Bukhari dan Muslim, takkan masuk neraka. Dia ni kalau dia tak masuk syurga, tak tahulah siapa masuk syurga. Jangan cakap itu. Kita mengharapkan semoga dia masuk syurga. Okey. Kemudian dalil yang seterusnya. Okey, dalil seterusnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikut apa yang kau tak ada ilmu tentangnya. Innas sam'a wal basara wal fuad. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan
fuad iaitu apa dia? Fuad adalah hati kita, jantung kita. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan ditanya tentang setiap satu yang diikuti oleh manusia, yang disebut oleh manusia. Okey. Okay, dengan itu jelas pada kita, berhati-hati. Siapa pun kalau namanya Islam, dia kena berhati-hati agar apa? Agar tidak mengatakan apa-apa i'tiqad, akidah, kepercayaan, kata-kata kecuali selepas ada ilmu yang jelas, ilmu yang benar. Okey. Dan ini satu benda yang memang kelebihan yang ada pada umat Islam, okay, dalam kehidupan beragama. Kita buat satu amalan tu, kalau ikutkan setiap langkah kita ada dalil. Kita tahu ataupun kita tak tahu je. Okey. Kadang-kadang kita ikut orang, okey, yang ada dalil, alhamdulillah. Tapi kalau kita tak ada, kita sebenarnya kita kena cari dalil tersebut. Okey, ya. Dia cakap macam pakai tudung macam budaya orang lama. Dia cakap macam dia tak boleh terima sebab dia punya ini mak semua tak pakai tudung. Dia kata dia tak boleh terima yang mak dan nenek dia tu masuk neraka sebab tak pakai tudung. So tapi macam mana orang macam tu kalau dia menurut pendapat dia? Kejap NGO tu kata apa? Dia macam kata yang bertudung ni budaya, bukannya Kerana dia cakap benda tu kerana dia tak boleh terima apa? Lepas tu dia kata I cannot accept bila orang akan cakap mak dia dengan nenek dia masuk neraka sebab mereka tak pakai tudung. Ini soalan tu sampai pada semua kan? Saya tak ulang lah. Ini sebenarnya satu masalah. Saya nak berhati-hati supaya tak ada orang terasa, tapi nak fikir macam mana nak jawab kan? Masalah yang ada kat Malaysia secara umum, kadang-kadang kenyataan yang dikeluarkan oleh orang yang ada agama ni, orang yang belajar agama lah kan, dia keluarkan kenyataan yang tak tepat. Okey, tak pakai tudung takkan cium bau syurga. Ya ke? Macam tu ke? Lepas tu kadang-kadang keluar kenyataan yang pelik-pelik lah, yang sebenarnya menyebabkan orang apa? Takut pada agama. Okey, dia pakai tudung, kalau tak pakai tudung tak masuk syurga. Okey, jadi orang yang dengar tu dia terperanjat kan. Maksudnya mak saya, nenek saya semua tak masuk syurga. Yang kita kena huraikan bahawa siapa tak pakai tudung dia berdosa. Betul tak? Okey, dosa ni, dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Siapa yang buat dosa besar, kalau dia beriman dan kalau dia mati sebelum dia bertaubat, apa risiko yang ada pada dia? Risikonya ialah sama ada diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau itu risiko tak baiklah. Risiko yang baik diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu dosa besar, bukan kufur, bukan syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tak akan ampunkan perbuatan syirik, tetapi Allah boleh ampunkan perbuatan yang tak sampai ke tahap syirik, dosa besar lah. Okay? Ini ahli sunnah punya akidah. Dan kita huraikan begitu. Tapi adakah kita nak berada dalam risiko? Kat dunia ni kita tak sanggup berada dalam risiko, apatah lagi kalau di akhirat, betul tak? Kan, kalau contohnya risikonya siapa yang langgar contohlah kan, langgar lampu merah, kata 10 orang, dia akan jadi 5 orang masuk jail, 5 orang tak masuk jail. Kita nak langgar tak? Kita langgar pasal kita ni mungkin masuk yang 5 tak masuk jail. Ada tak orang fikir macam tu? Tak ada. Ini azab dunia baru. Sepatutnya azab akhirat lebih berhati-hati. So kalau kita bagi begitu, dan kita pun bagi semangat kat dia supaya tak apa, yang pentingnya orang dulu kita tak hukum, kan? Okey, macam Firaun tanya kepada Nabi Musa alaihi salam, fama balul qurunil ula, kan? Engkau dok cakap sekarang ni tauhid, umat yang sebelum ni macam mana? Qala ilmuha inda rabbi fi kitab, ilmunya di sisi Tuhanku dalam kitab, iaitu dalam Lauh Mahfuz. Itu bukan urusan saya.
sama tak dengan apa yang kita cakap ataupun sebahagian kita cakap, ini tak pakai tudung, tak cium bau neraka. Dah, itu ilmunya di sisi Allah. Kita hanya memberitahu bahawa tak pakai tudung berdosa. Okey, saya rasa kat sini yang mungkin yang berlaku ialah macam mana ya? Orang tu salah faham disebabkan kita salah dalam menghuraikan. Salah dalam menghuraikan. Okey, jangan tanya saya kenapa lah. Okay, jangan tanya saya kenapa. Okay, pasal saya tak nak cerita pasal kenapa, takut orang rasa apa? Orang terasa hati kan. Betul tak? Okey. Tapi tak apalah, yang pentingnya ialah kalau kita nak sampaikan dengan cara tu. Saya pernah ditanya dekat satu tempat tu lah. Ditanya di sana seorang akak ni lah kan, ditanya apa? Kata, Ustaz, anak saya belajar agama Islam lah. Dia balik dia tegur saya macam-macam. Kan, kadang-kadang kita yang hantar anak kita ni makan tangan kanan, kadang-kadang kiri pun tolong juga kan. Betul tak? Saya kata, mak ni tak boleh, haram ni mak. Mak makan syaitan ni. Dia makan tu hilang. Hilang apa? Hilang selera dia kat dia ni kan. Baru berapa hari pergi sekolah agama, balik dalam macam ni kan. Jadi saya rasa macam offended agaknya apa? Macam saya rasa macam diaibkan lah oleh anak saya kan. Saya kata patutnya akak bergembira dapat anak macam tu. Pasal anak-anak ni bila dia tegur, dia tak ada hati apa. Dia nak macam kita sekarang, kadang-kadang ada benda saya nak cakap, saya jaga-jaga juga kan. Kalau anak kita dah cakap terus ya kan. Dia ni tak boleh ni lah. Kan, ayah tak lewat macam ni. Ni makan dengan syaitan. Contohnya kan. So kita dengar tu betul juga kan. Ke salah? Betul lah kan? Okay, so saya cerita kepada dia bahawa benda ini adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Okay? Dan kadang-kadang ubat tu dia pahit kan, bukan semua ubat manis kan. Okay? Satu. Yang kedua, soalannya ialah dia bangun juga, ada lepas orang lantan dia bangun lagi, dia kata amalan yang saya duk buat banyak selama ni yang saya anggap sunnah, anak saya kata bidah. Kan? So saya macam mana ni ustaz? Kan saya ni dah hidup lama dah ni, maknanya tak tahulah berapa lama lagi nak hidup ni. So 30 tahun ni macam mana? Anak saya kata bidah. Dia belajar dengan ustaz dia, mana tah yang kata hadis tu dhaif ke palsu ke apa benda ke. Macam mana saya? Saya kata ini satu nikmat. Cuma ini ujian. Bila sampai pada puan, maka puan ada dua cara. Pertama, puan tolak benda tu. Puan tahu dah benda tu betul, apa yang dia cakap, anak puan tu cakap, tapi puan tolak juga, tanggunglah dosa. Tapi kalau macam ni ke, apa dalilnya pun tengok, ya Allah macam ni ke, bertaubat dan kembali kepada yang benar. Jangan risau. 30 tahun buat bid'ah tadi, apa? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itu digantikan, diubahkan. Macam inilah kan, macam tu. Diubahkan keburukan mereka kepada kebaikan. Sayyiatihim hasanat. Ada masalah? Dia dengar tu dia gembira lah, betul tak? Tapi kalau kita kata 30 tahun ni bid'ah, yang sunnahnya yang ni, dia akan fikir 30 tahun amalan bid'ah ni apa dia? Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ya Allah, 30 tahun dalam neraka. Kan, ni baru Allah nak baru nak start balik lah maknanya. Kira setahun ni baru setahun lah dalam syurganya. Tapi kalau dia kata insya-Allah yang 30 tahun tu juga akan diubahkan kepada kebaikan, ada masalah pada dia? Hati dia pun lapang kan. Ya, tapi bila kita kadang-kadang huraian kita tu menyebabkan orang salah faham, lalu orang akan jadi benci pada agama. Saya pernah dengar seorang keluarga saya jugalah. Kan dia kata masa kat Malaysia tak suka Islam. Pasal sikit-sikit neraka. Islam tu neraka. Itulah dia cakap. Saya dengar, saya tengok dia kan. Betul kan? Akak ni biar betul. Tak apa. Lepas tu dia kata pergi Amerika. Di Amerika tak pakai tudung pun tak. Come sister kan, it's okay, sit down. Belajar. Tak ada masalah kan. Allah boleh ampunkan kan. Macam-macam. Tapi ini bukan Kristian, Islam. So pendekatan dia orang macam mana? Pendekatan dia adalah memberi galakan, motivasi. Kat sini memberi motivasi, lawan dia apa? Dimotivasi kita. Demotivate. Dia bagi apa? Hancurkan apa? Semangat kita dipecahkan. Lawan kita tak nak pergilah. Kan? Okay. Baru lagi lah. Ini satu cerita lah. Kemudian satu cerita lagi, seorang perempuan ni dia pergi mana? Dia pergi masjid. Dia datang bulan lah. Okey. Datang bulan kat masjid. Lepas tu dia tak sembahyang lah.
datang dia remaja lagi lah. So datang yang cerita mak dia lah. Dia keluar, bukan dia keluar, seorang makcik dia keluar, kenapa tak solat? Dia jadi apa? Nasihat rap lah kan. Dia nasihat jadi budak tu menangis lah balik. Kan? Cerita kat mak dia kata tak apa, sabar apa semua kan. Tak boleh ke tanya kenapa tak solat kan, betul tak? Bukannya kenapa tak solat, budak tension lah macam tu. So kita kena uraikan kenapa dia tak solat kan. Ada masalah ke apa ke, tak tahu solat ke apa ke, contohlah kan. So benda-benda tu kadang-kadang dia mengganggu orang. Akhirnya orang tak nak pergi masjid. Dia tak? Okay. Kadang-kadang saya pergi, satu lagi lah last. Dah jadi dah sesi membebel lah ni kan, tapi tak apalah kan. Sebab dia kadang-kadang pergi satu masjid ni, macam tu bunyi dia. Nampak tak? Okay. Jadi kadang-kadang orang rasa orang rasa nak relax, tak apa, tak ada masalah. Saya kalau budak-budak ni ada lagi bagus. Pertama, dia orang dengar. Yang kedua, kita tahu dia dekat depan mata kita, belakang kita pun tak apalah, maknanya dia dekat kawasan ni lah. Kalau kita tak bagi dia, kita duk marah dia apa semua, dia akan apa? Kata, mak, saya tak nak pergi tempat tu, pasal ustaz tu duk marah kat saya, tak nak pergi. So apa jadi akhirnya? Dia pergilah kat bawah tu. Ni bawah ni ada apa? Shopping complex kan. Situ dia pergi kan. Ada orang marah situ? Tak ada orang marah. Kadang-kadang bagi jus free lah apa kan. Dia kan pergi bawah sana, berlega-lega sana, macam-macam dia nampaknya. Itu masalah dia. Lepas tu bila dia besar nanti marah dia pula. Ni remaja tak datang ke masjid, betul? So siapa salah sebenarnya? Ya, tapi saya risau kalau benda ni kita cakap, kadang orang terasa hati kan. Last but not least agaknya kan. Ada satu orang ni dia nak minta program di masjid, remaja lah. Masjid tak bagi. Remaja maknanya 20 something ke 30 something itulah lebih kurang kan. Nak buat program kat masjid, masjid tak bagi. Saya fikir kenapa masjid tak nak bagi dia. Saya tak nak bayang kenapa masjid tak nak bagi. Yang mana yang paling kurang sepatutnya kalau dibuat program di masjid, kalau di pekarangan masjid pun, masjid boleh cakap okey kami benarkan apa semua, tapi ingat masa semayang datang. Betul tak? Ya tak boleh. Yang masjid tak tahu, mungkin saya tak nak tambah lah, tapi kalau saya nak tambah saya akan kata mungkin orang tu akan cakap masjid ni untuk solat lah. Betul tak? So itu satu benda yang kita perlu ubahkan. Saya biasa sebut pada student saya masa dekat UKM, kalau siapa-siapalah kan, jadi somebody orang kata kan, jadi apa, jadi letaklah pengurusi masjid ke nazir masjid ke apa semua, mudahkan untuk anak-anak datang, mudahkan untuk isteri-isteri ataupun wanita-wanita datang ke masjid. Jangan susahkan. Susahkan tu nanti yang akan kita akan marah balik kepada mereka ni. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambungkan nanti dengan harapan balik nanti baca balik baca. Kalau boleh baca tu, tadi kita berapa muka surat 3 sikit je. Okey, 3. Kalau dah baca kan, okey, 1 2 3. Kalau dah baca, insya-Allah kita boleh pergi laju sikit lah. Jadi kalau tak baca tu, dia akan jadi terpinga-pinga. Terpinga-pinga ni kita cakap pun boleh kita boleh nampak lah ada orang ya ke tak apa semua kan kita. Okey. Jadi kita cuba baca dan kita akan pergi dengan agak laju sedikit dan kita akan berhenti di tempat-tempat yang tertentu sahaja. Okey. Saya rasa itu saja. Kalau ada soalan mungkin terakhir, kalau ada lah. Astagfirullah. Ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada tak apa, kita tutup di sini dengan membaca tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam.